Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa bikum amin. Kaifa yashruku qalbun suwarul akwani muntabi'atun fi mir'atih. Am kaifa yarhalu ila Allah wa huwa mukabbalun bi syahawatih. Am kaifa yatma'u an yadkhula hadratallah wa huwa lam yatatahhar min janabati ghafalatih. Am kaifa yarju an yafhama daqa'iqal asrari wa huwa lam yatub min hafawatih. Mafhumnya, bagaimanakah akan tenang hati seorang yang segala gambaran dunia ini terpahat dalam cermin hatinya? Atau bagaimanakah dia akan mengembara menuju kepada Allah padahal dia masih terbelenggu oleh nafsu syahwatnya? Atau bagaimanakah akan dapat masuk ke hadrat Allah padahal dia belum bersih daripada kotoran kelalaiannya? Atau bagaimanakah dia berharap akan memahami segala isi rahsia padahal dia belum bertaubat daripada segala kekeliruannya? Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, kadang-kadang dalam uslub yang digunakan oleh hikam oleh Ibn Athaillah Sakandari bukan sekadar uslub menerangkan, tapi sengaja didatangkan dalam satu uslub yang baru, iaitu uslub pertanyaan. Pertanyaan seolah-olah untuk menafikannya, bahawa ni tak akan berlaku, ni tak akan berlaku. Jadi duk tanya bagaimana bukan nak kata macam tu, maknanya sebagai memang betul itulah sebenarnya, tak akan jadi macam itu. Oleh kerana itulah bila kita bincang berkenaan dengan hikmah kali ini, dia nak mengajak kepada kita rintangan-rintangan yang membawa kepada hati tidak bercahaya. Jadi nak bercahaya hati tersebut, mesti kena buang rintangan-rintangan tersebut untuk dapatkan makrifah, untuk dapatkan iman, untuk dapatkan cahaya hati dan boleh merasainya. Maka pengarang menyebut yang pertama, kaifa yashruku qalbun suwarul akwani muntabi'atun fi mir'ati. Bagaimana mungkin hati seseorang itu boleh bercahaya sedangkan semua gambaran alam ini telah tersebati, terlekat pada cerminan hati dia? Tak mungkin. Hati ini tiba-tiba disaluk dengan macam-macam. Susah. Kita tengok macam kita semayang, sudahlah tuan-tuan. Kita semayang, Tok Imam, Tok Guru ajar kita semayang khusyuk. Kita terbaguslah semayang khusyuk. Dia kata kepada kita, semayang khusyuk, kata. Dia kata kita kena tahu Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Doa iftitah dia terang satu-satu. Bacaan Fatihah serang satu-satu. Semayang falsafah kita kursus 3 bulan. Tiap-tiap seminggu 2 kali 3 kali sampai 3 bulan sampai khatam semayang nak jadi khusyuknya. Dan itulah harapan kita, alhamdulillah. Dan kita praktis boleh khusyuk. Semayang kita boleh khusyuk. Boleh khusyuk. Sebab kita dapat menghayati. Tiba-tiba satu hari, bahasa mudah, satu hari tiba-tiba datang seorang kaya. Dia temu dengan kita dan dia berkata, dia kata apa? Dia kata, saudara, saya nak bagi hadiah special. Hadiah special pada saudara ni. Tapi semayang dulu. Lepas semayang kita bagi ya. Kawan ni semayang. Allah Akbar. Nampak muka orang kaya tu. Orang kaya tu tak jauh dah tepi. Nampak. Apa benda hadiah ni? Special ni mana apa? Tengok. Bincang pula rekod orang kaya ni. Jarang dia bagi pelik-pelik ke orang ni. Anda rasa mungkin nasi ayam ke apa ke. Ataupun mungkin benda-benda remeh yang bikin. Kadang-kadang mari mula. Tapi tak tahulah. Kalau benda remeh tak akan sebut special pula. Dia bincang hot tu sampai selesai semayang.
Kerana satu sahaja orang kata nak bagi hadiah special, habis masa semayang tu terlupa habis dah. Teringat tu kuatnya. Orang tengah semayang, khusyuk. Dia ada janji dengan kawan dia. Tiba-tiba bunyi handset. Allah. Susah hati dia. Itu baru janji kawan. Kalau janji dengan tunang ke, janji dengan gewek, lagilah. Tengok. Sebab apa? Sebab hati dia pada masa tu, manusia, hayawan, benda, alam, sudah melekat dalam hati dia. Jadi macam mana nak cahaya? Am kaifa yarhalu ila Allah wa huwa mukabbalun bi syahawati. Atau bagaimana dia boleh berlayar menuju kepada Allah sedangkan dia dibelenggu dengan syahwat-syahwat dia. Saya ambil contoh seorang. Seorang ni dia Allah bagi banyak kelebihan kat dia. Kaya, cerdik, bijak, plus pula jahat. Saja saya sebut je. Kaya, bijak, cerdik, jahat. Jadi dia tak kira halal haram, dia buat je. Waliyazbillah lah. Jadi dia penuh dengan syahwat macam tu. Mukabbalun bi syahwati, boleh gini, boleh gini, boleh gini. Dia rasa bebas. Dia nak dunia anak yang punya. Dia tak kisah apa-apa. Sebab dia ajak dia pergi ibadat semayang, itu pun kalau orang paksa kerana dia semayang. Tak. Semayang. Macam mana dia nak pergi kat Tuhan dalam keadaan macam tu? Berlumuran dengan syahwat. Tak ada. Tiba-tiba takdir Tuhan. Entah macam mana tersilap langkah. Maka dia kena penjara seumur hidup atau sampai kepada tahap kena hukuman. Jadi bila kena hukuman mati sebagai contoh, masa tu selepas rayuan tolak tak boleh terima dah apa semua sekali dah, masa tu kita tengok dia hilang semuanya, dia buang semuanya, dia tak dapat semuanya. Yang dia ada hanya tikar sejadah, yang dia ada satu naskah Quran, yang dia ada satu tasbih, yang dia ada hanyalah sel yang sempit, yang dia hanya ibadah. Pada masa itu, bila dia ibadat kepada Allah, seolah-olah pelayaran tu jauh menuju kepada Allah. Rasa seronok, rasa tenang, rasa bahagia, rasa tetap ni berbanding dengan yang sentiasa dikaburi dengan syahwat-syahwat. Waliyazbillah. Beza. Orang yang sama. Tapi masa episod yang pertama hidup dia tu jauh. Tapi hak kedua ni semayangnya khusyuk. Silap-silap dia semayang jauh lebih khusyuk daripada kita yang duduk di luar ni. Mereka lagi mendekatkan diri Allah. Harapan semata-mata kepada Allah. Sebab dia tidak lagi ada mukabbalum bisyahawati. Terbelenggu dengan syahwat dia. Am kaifa yatma'u an yadkhula hadratallah wa huwa lam yatatahhar min janabati ghafalati. Atau bagaimana dia tamak, rasa seronok, rasa mahu untuk masuk dalam hadrah Allah sedangkan dia tak pernah mensucikan diri dia daripada janabah kelalaian dia. Dia tak pernah buat macam tu. Jadi macam mana? Macam mana dia nak masuk kepada hadrah Allah? Jadi dia tak boleh masuk. Dia tak boleh masuk. Sebab apa? Sebab dia lalai banyak. Lalai ni masalah. Dia hanyut. Kadang-kadang kita kata dia hanyut, tapi dia tak hanyut. Dia nak tahu hanyut tak hanyutnya mudah, Syekh. Kita nak tak amalan yang kita lakukan itu, masa tu kita mati macam tu. Dia tak nak. Itu lalai lah tu. Tanya betul-betul. Oh, entah minat ni. Ya, saya minat gini-gini. Awak suka tak kalau awak mati dalam keadaan awak dalam keadaan gini? Tak nak. Nak saja. Nak tengah sembahyang. Nak kata boleh duduk dalam masjid, tengah zikir, tengah doa, tengah baca Quran. Semua nak hak molek-molek belaka. Jadi di situ kita nampak bahawa kalau kita nak masuk, kita nak kata kita ni tak. Sebab satu kumpulan yang rugi sekarang ni adalah kumpulan yang suka dakwa. Kata ulama,
Orang ni dia selalu dakwa orang baik ni, orang soleh ni, imam ni, kawan dia, tapi perangai dia tak berubah. Jadi dia rugi. Sepatutnya bila dia kawan, dia bersama ni, dia dapat tumpang tuah dan dia dapat sama-sama ikut yang baik. Maka itu baru keuntungan. Kalau tak, dia rugi saja-saja. Kaifa yarju an yafhama daqa'iqal asrar wa huwa lam yatub min hafawati. Atau bagaimana mungkin seorang itu mengharapkan dia faham segala rahsia-rahsia yang seni-seni yang kecil-kecil, sedangkan dia belum lagi bertaubat daripada kekeliruannya. Macam mana dia boleh harap dia faham? Dia tak faham. Kadang-kadang benda ni kita nampak macam tu, tapi kita tak faham. Kita kata okey, tapi sebenarnya yang okey sebenarnya lain daripada yang lain. Skrip yang kita bina, yang kita sangka, yang kita rancang, yang kita program tu, kita rasa okey gitu, tapi sebenarnya tidak. Maka Allah datangkan dalam bentuk yang lain, yang jauh dia betul lagi, baik lagi, dan sebenarnya itu jauh memberi kedekatan dia kepada Allah. Contoh, daripada dulu kecil kita doa, ya Allah mintalah aku kaya, aku kaya, aku kaya. Tak kaya-kaya. Pas sudah tak kaya. Semayang kau main pergi masjid semua. Surah pergi masjid. Allah tak kaya, cukup makan. Yalah bolehlah roti canai, roti telur makan. Makan nasi lemak. Tak kaya, minta semua, ya Allah kaya. Ya Allah minta kaya. Minta kaya, tapi tak kaya-kaya. Jadi siapa mati tak kaya-kaya? Contoh, minta bagus, doa bagus, pergi masjid bagus, semua tu bagus. Ini bagus. Nabi ajar kita, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Minta kaya. Tapi tak apa. Kerana di situ bila kaji betul-betul, Allah sengaja nak bagi hari akhirat kelak. Allah tak jadikan dia kaya sebab ada orang dia ni tak sesuai jadi kaya. Kalau jadi kaya, jadi terbabah banyak sangat. Kalau dulu nampak masjid, tak nampak dah masjid. Dia nampak panggung wayang ke, dia nampak tempat maksiat ke, disko ke, dia nampak. Dan dia tak mahu dah apa-apa hak baik-baik. Tak mahu dah. Ada orang macam tu. Kalau dulu dia tak kaya, dia baik dengan bini, dengan orang kampung. Bila kaya, lupa habis dah. Pakai spek pula hitam, orang pun tak nampak jalan. Kaya. Contoh. Kadang-kadang. Jadi perkara ni, saya bukan kata tak boleh kaya. Memang ada orang tu, bila kita bergaul dengan orang kaya tu, memang kita tengok talent Allah bagi dia, memang dia layak kaya. Dan kita pun suka tengok dia kaya. Dan kita pun rasa seronok dengan sikap dia, dengan sifat dia, dengan dermawan dia, dengan kesalehan dia, dengan ketakwaan dia, dengan rajinnya ke masjid surau, dengan ini, macam-macam. Jadi disitulah masalah yang sukar untuk kita faham ialah daqa'iqal asrar, hikmah di sebalik apa yang berlaku itu. Maka di situ nak faham betul-betul, kita kena bertaubat kepada Allah daripada sebarang kekeliruan, kelalaian dan juga kelemahan-kelemahan yang ada pada kita. Wallahu a'lam.